ialah salah satu tingkah laku yang berniat dalam menunjukkan kekuatan, menggetar atau mencederakan mangsa yang dilihat berada dalam posisi yang lemah berbanding dengan si pelaku dengan mengasari atau menderanya. Berpandukan definisi ini menunjukkan bahawa pembuli memiliki sifat keangkuhan yang beranggapan bahawa dirinya lebih berkuasa berbanding dengan mangsa buli. Bukan itu sahaja, buli juga berlaku disebabkan oleh sifat iri hati apabila seseorang memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya. Analisis sistem berdasarkan catatan rujukan kes buli yang berlaku dari tahun 2014 sehingga 2019 semakin meningkat, manakala pada tahun 2020 berlaku sedikit penurunan. Namun dengan penurunan ini tidak boleh menganggapkan ia sebagai satu kejayaan. Oleh itu, pihak yang terlibat dalam membedung masalah buli ini ialah yang pertama, pihak kerajaan. Kerajaan harus menggubal undang-undang khusus kepada remaja yang terlibat dengan masalah buli, iaitu mewujudkan satu akta khas yang membolehkan mereka yang terlibat dikenakan hukuman mengikut prosedur yang sesuai. Hal ini bertujuan bagi memastikan remaja yang terlibat tidak terlepas dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kedua, mewujudkan gabungan antara semua jabatan seperti Jabatan Pendidikan, Jabatan Polis Diraja Malaysia dan jabatan seangkatan dengannya. Dengan gabungan ini, kerajaan perlu menyediakan satu laman sesawang khas kepada jabatan yang bergabung bagi mereka menganalisis data masa serta melakukan siasatan dengan lebih terperinci. Kedua ialah pihak sekolah. Peranan pihak sekolah ialah melaksanakan program pembimbing rakan sebaya atau nama singkatannya PRS. Tujuan PRS ditubuhkan menjadi mata dan telinga kepada pelajar lain. Dengan penubuhan program ini dapat membantu para guru untuk mengetahui masalah yang berlaku di sekolah dengan lebih cepat. Selain itu, sesetengah pelajar lebih gemar dalam berkongsi luahan melalui PRS dan bukan kepada para guru. Melalui luahan tersebut, PRS dapat membantu dan membuat aduan kepada guru. Bukan itu sahaja, pelajar yang menjadi mangsa buli juga dapat mencari jalan dalam mengeluarkan dirinya daripada menjadi mangsa buli. PRS juga berperanan dalam memberi dorongan serta melindungi pelajar yang terlibat dengan masalah ini untuk tidak melakukan perkara yang tidak wajar. Yang ketiga ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan individu yang lebih dekat dengan remaja. Peranan ibu bapa ialah berpengetahuan dalam bidang ICT yang terkini. Yang paling mudah difahami ialah dengan mengetahui cara penggunaan aplikasi-aplikasi terkini. Tujuannya ialah ibu bapa yang celik dalam penggunaan ICT mampu mengawal serta mengetahui gerak-gerik anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa yang menggunakan satu sistem di mana aktiviti anak-anak mereka dalam penggunaan ICT seperti telefon pintar dapat terus berhubung ke dalam telefon ibu bapa. Tujuannya ialah bagi memastikan anak-anak mereka menggunakan ICT dengan baik. Secara langsung, mereka juga dapat memastikan anak mereka tidak terlibat dalam sebarang masalah. Saya ingin menerangkan tentang tahap perkembangan kes buli dari dulu sehingga kini. Antara kisah-kisah atau kronologi yang menarik yang berkait rapat daripada zaman jahiliah, kisah Bilal bin Rabah, kes cyberbuli dan kes buli dalam kalangan pelajar sekolah. Zaman jahiliah iaitu 310 Masihi sehingga 610 Masihi, zaman ini dikatakan masyarakat tidak berpengetahuan yang membawa kepada keruntuhan akhlak dan masalah buli juga tidak terlepas. Contohnya, golongan Arab Quraisy menindas golongan wanita kerana mereka anggap wanita tidak berhak mewarisi harta tinggalan ibu bapa mereka, dan mereka juga turut membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan. Zaman ini juga dikatakan mereka mengamalkan semangat asabiah yang menyebabkan masyarakat lain ditindas, iaitu kisah Bilal bin Rabah pada 540 Masihi sehingga 640 Masihi. Zaman ini menceritakan bahawa Bilal yang merupakan hamba kepada Umayyah, dan Bilal telah diseksa oleh tuannya kerana memeluk Islam. Kewujudan sosial iaitu buli cyber atau dikenali sebagai cyberbullying telah menyebabkan berlaku peningkatan kes buli cyber yang berdadak pada tahun 2012 sehingga 2017. Menurut artikel yang telah dipetik, kes buli cyber telah merekodkan sebanyak 1,737 kes sepanjang tempoh 6 tahun. Sekali pada tahun 2021, sekumpulan pelajar telah dikenakan tindakan yang tegas kerana membuli pelajar lain serta menonton video yang berunsur negatif. Mereka telah dikenakan Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1998 serta atas Seksyen 147 Kanun Kesiasaan. Saya akan membahaskan kemajuan sosial mengenai masalah buli. Seperti yang kita sedia maklum, masalah buli ini ialah bukan masalah baru dan ia telah berlaku sejak dahulu lagi. Ia juga telah membawa kesan negatif kepada masyarakat maupun negara. Masalah buli telah diambil perhatian dan membawa kepada impak negatif dan positif oleh beberapa pihak. Kesan negatif buli terhadap pelajar ialah pelajar yang dibuli atau mempunyai masalah ketidakhadiran yang kronik, prestasi pelajaran yang merosot, perasaan ingin menentang yang tinggi, dan paling membimbangkan ialah
rasa ingin bunuh diri kerana mereka tidak tahan lagi akan masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan kesan fizikal terhadap mangsa buli dalam satu kajian mendapati 63 subjek kajian yang pernah dibuli menunjukkan keadaan tidak normal di dalam otak yang dinamakan corpus callosum yang menghubungkan bahagian otak kiri dan otak kanan yang penting bagi proses penglihatan dan ingatan. Selain itu, mangsa juga berhadapan dengan masalah somatik, contohnya selsema, pening kepala, sakit perut dan masalah tidur. Kesan positif yang dapat kita lihat daripada permasalahan ini ialah pihak sekolah telah melakukan pelbagai program. Salah satunya ialah homeroom, dikenali sebagai program mentor-mentee, di mana guru mengambil beberapa murid di bawahnya untuk dipantau dan dibimbing supaya lebih terkawal. Selain itu, pihak kaunseling sekolah juga telah melakukan program jati diri terhadap pembuli di mana mereka dapat mendengar suara hati pembuli dan sebab mereka membuli. Dan pihak sekolah juga telah memanggil pakar motivasi daripada luar untuk memberi motivasi kepada pelajar yang terlibat dalam masalah buli ini. Pihak kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mewujudkan konsep sekolah sejahtera bagi memupuk nilai penting dalam warga sekolah yang secara tidak langsung menerusi aktiviti kokurikulum. Perkara terakhir yang saya ingin bahaskan ialah ibu bapa juga memainkan peranan yang penting kerana pendidikan bermula daripada rumah. Sebagai contoh, ibu bapa perlu memperhati perilaku anak mereka dan menjadi model insan yang baik. Akhir kata, buli boleh membawa kepada putusnya silaturahim dan katakan tidak pada buli. Apakah pandangan kaum Cina dan India terhadap isu buli di sekolah? Pada pandangan kaum Cina terhadap isu buli di sekolah, isu ini telah menjadi virus perosak di kalangan remaja. Isu ini bermula dengan ejekan paras rupa mereka yang putih dan bermata sepet. Ejekan ini akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antara satu sama lain. Contohnya, apabila murid berbangsa Cina bersekolah di sekolah kebangsaan biasa, perkara ini akan menimbulkan rasa takut terhadap murid berbangsa Cina tersebut. Isu ini tidak sepatutnya tidak berlaku di antara murid-murid sekolah. Kita berharap isu seperti ini tidak berlaku lagi agar keamanan sekolah terpelihara. Pada pandangan kaum India pula terhadap isu buli di sekolah, isu buli ini tidak sepatutnya dipandang remeh kerana ini akan merosakkan remaja yang merupakan tunjang negara kita. Isu buli ini terjadi kepada kaum India kerana ia bermula dengan ejekan paras rupa mereka yang berkulit gelap. Contohnya, murid tersebut diejek hitam lalu membangkitkan emosi mereka sehingga terjadinya pergaduhan antara satu sama lain. Perkara ini perlu dielakkan kerana ia akan menyebabkan keharmonian antara kaum terganggu. Sebagai kesimpulan, isu buli perlu diberi perhatian utama kerana murid perlu berasa selamat dan aman daripada gangguan buli agar murid dapat menimba ilmu bagi menjamin masa depan mereka dan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Saya berharap bahawa isu ini segera dibanteras agar tidak menjadi bara dalam masyarakat dan menjadi api dalam sekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab sosial iaitu elemen yang kelima. Terdapat beberapa pihak yang harus bekerjasama dalam elemen ini. Pihak yang pertama adalah pihak sekolah. Pihak sekolah harus sama membuka laman web di mana pelajar-pelajar dapat meluahkan tentang apa yang terjadi di sekolah. Selain itu, aktiviti mereka haruslah dirasakan kerana dikhawatir mereka akan dibuli. Selain itu, pihak sekolah juga haruslah memberikan dokumen yang sepatutnya kepada pelajar yang telah melakukan kesalahan agar kesalahan tersebut tidak berulang lagi. Selain itu, mereka juga haruslah menawarkan tawaran kaunseling ke pelajar yang mempunyai masalah kerana dikhawatiri kesihatan mental mereka akan terganggu. Yang kedua adalah ibu bapa. Perangai anak adalah perangai cerminan ibu bapa. Selain itu, mereka haruslah mendidik anak-anak mereka dan menjaga kelakuan mereka. Selain itu, mereka juga haruslah memberikan ganjaran jika anak mereka melakukan perkara ataupun mendapat sesuatu yang boleh memberi faedah kepada mereka. Dan juga mereka haruslah memberikan hukuman jika anak mereka telah melakukan sesuatu kejahatan seperti membuli. Pihak ketiga adalah pihak polis. Pihak polis seharusnya melakukan tugas mereka dengan penuh kejujuran agar mangsa mendapatkan keadilan. Selain itu, menurut berita awani pada 12 Disember, Lee Tampi telah mengatakan bahawa warden asrama haruslah diambil daripada kalangan bekas tentera atau polis. Ini kerana mereka mempunyai pengalaman dalam mendisiplinkan diri mereka. Dan mereka yakin bahawa pihak polis ataupun pihak bekas tentera dapat mendisiplinkan pelajar-pelajar asrama tersebut. Seterusnya, pihak mahkamah. Walaupun kini tiada lagi undang-undang khusus yang berkaitan dengan buli, namun begitu terdapat beberapa undang kanun kesihatan dapat disabitkan dengan undang-undang buli. Seperti Seksyen 506 kanun kesihatan kita dalam bentuk kata-kata yang mengandungi ancaman dan kecederaan. Selain itu, Seksyen 326 kanun kesihatan dan Seksyen 321 kanun kesihatan. Selain itu, Seksyen 322 kanun kesihatan dan juga Seksyen 324 kanun kesihatan. Pihak yang kelima
Yang boleh memberikan tanggungjawab sosial adalah pihak media. Pihak media harus sama memaparkan cerita yang mempunyai unsur-unsur yang positif yang boleh memberikan kepada orang yang menonton, seperti memperkatakan keindahan dan juga kemakmuran rakyat di hidup negara Malaysia. Selain itu, mereka juga harus memaparkan nilai-nilai murni agar nilai-nilai murni dapat disemai dan diikuti oleh anak muda, sekaligus menjadi tanggungjawab sosial bagi golongan media dalam kehidupan masa kini. Selain itu, mereka juga dapat membantu dalam membina masyarakat yang bahagia dan harmoni pada masa akan datang. Oleh itu, pentingnya bagi media massa untuk memaparkan cerita-cerita yang mempunyai nilai-nilai murni agar ia dapat menjadi panutan bagi golongan kanak-kanak, bahkan orang di masa sekalian.